وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. أما بعد. Yang dimulakan Nazir serta Aldi Jatua Besar Masjid Sayyidatina Khadijah. Lupa juga buat barisan Imam dan Bilal, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kita diberi kesempatan untuk bertemu setelah setengah tahun tertangguh kuliah kita kan. Setengah tahun tu lama tu. Dah masuk tahun baru dah pun 1442 Hijrah. Hari ini pun dah 22 Muharram. Ya. Syukur kepada Allah Ta'ala. Ini apa khabar tuan-tuan semua? Alhamdulillah sihat ya. Tengok Tuan Haji Jamal kita pada tu, nama saya tak jumpa, Bilal. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau ada Quran di tangan, bolehlah buka muka surat yang saya akan bacakan ayat ini, ya. Ataupun kalau ada handphone, bolehlah buka handphone, ya. Kalau nak ambil Al-Quran pun terpulanglah ikut masing-masing lah. Apapun saya akan bacakan beberapa ayat Al-Quran, ya, untuk kita lihat selama kita hidup ini, adakah kita tergolong di kalangan orang-orang yang benar imannya. Dalam suratul Anfal ayat yang ke-72 ke surat 186, ini juzuk ke-10 ni tuan-tuan. Ke surat 186 ayat 72 surah Al-Anfal, baris yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, innal ladzina amanu, dan berhijrah serta berjihad, wahajaru wajahadu, dengan harta dan jiwanya, bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, pada jalan Allah.
Dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu saling melindungi antara satu sama lain. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tiada kewajiban sedikit pun bagi kamu untuk melindungi mereka sehingga mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah mengikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Allahu bima ta'maluna basir. Baik. Dalam ayat ini Allah Ta'ala dia sebut tentang dua kumpulan, ya? Kumpulan pertama orang yang berhijrah, dan yang kedua orang yang membantu orang lain berhijrah. Ya? Tak lain dan tak bukan, itulah dua kumpulan yang sedia kita maklum, para sahabat radhiyallahu alaihim yang berhijrah kepada Nabi SAW dan kerana Allah Azza wa Jalla, ya? Iaitu Muhajirin dan Ansar, ya? Muhajirin dan Ansar. Di mereka ini adalah orang yang benar iman. Maknanya Muhajirin dan Ansar ni betul-betul beriman. Ya? Yang disebut al-imanul haqq, iman yang benar. Kan? Kita boleh sebut, kalau orang tanya kita, kau Islam ke? Islam, alhamdulillah. Kau beriman tak? Mestilah beriman. Ya. Mulut kita boleh declare bahawa kita ni orang yang beriman, orang Islam, ya. Tapi sejauh mana al-imanul haq, sejauh mana kebenaran iman kita itu, macam mana kita nak tahu? Di dalam Al-Quranul Karim ada jawapannya. Buka pula muka surat 177, itu surah Al-Anfal, ya? 177 ayat yang kedua lah. Ayat yang kedua dalam surah Al-Anfal. Yang ini juzuk yang ke-9. Kalau tadi juzuk 10 kan. Okay, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Baik. Untuk kita tengok apakah ciri-ciri orang yang betul-betul beriman. Nombor 1, jawapannya dalam ayat yang saya bacakan ini, ayat yang kedua surah Al-Anfal ini, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang idza dzukirallah, itu apabila disebut nama Allah, disebut nama Allah Ta'ala, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya, jadi takut, ya? Apabila disebut sifat-sifat Allah Ta'ala, ya? Apa lagi? Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Agung, ya? Sebagai memuliakan Allah Ta'ala tadi, bila disebut lalu akan bergetar hatinya, jadi takut gitu. Contoh yang mudahnya ketika kita solat lah, ya? Contoh waktu rukuk, antara zikir yang kita baca sewaktu rukuk, Subhana Rabbiyal Azim, ya? Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, Maha suci Allah yang Maha Agung, kan? Apalagi perkataan dalam solat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Waktu sujud, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah yang Maha Tinggi, ya? Nah, bila kita sebut sifat-sifat Allah Ta'ala yang Maha Hebat ni tadi, gementar hati, ya?
Tapi kalau kita sebut segala sifat-sifat yang hebat tadi ni, bagi kita tak ada rasa apa, maka ciri-ciri yang pertama ni tak luluhlah kita. Bukan orang beriman, bukan orang yang betul-betul beriman. Sebab tu ciri yang pertama, bila disebut nama Allah Ta'ala, allazina idza zukirallah wajilat qulubuhum, bergetar hati. Kemudian ciri-ciri yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, zadatuhum imana, bertambah imannya. Kan? Macam mana yang tadi saya baca ayat 186, ayat 72 ke surat 186 ni, ayat 72 surah Anfal. Yang ambil pula ayat 2 surah Anfal. Sebenarnya bila dibacakan ayat Al-Quran, semakin bertambah iman kita. Mungkin sebahagian manusia tu bila dia dengar bacaan Al-Quran, iman dia akan bertambah. Sebahagian tak macam tu. Kalau lebih lain macam kita ni orang Melayu kan, yang tak faham bahasa Arab ataupun tak pernah belajar bahasa Arab kan, bila dengar ayat Al-Quran tak faham maksud, tak apa nak feel lah tuan-tuan. Macam waktu kita baca doa kan, imam dia faham doa apa yang dia baca, mungkin sebab dia dah tengok terjemahan ataupun dia belajar bahasa Arab tadi kan, dia akan feel. Tapi yang belakang ni, makmum ni, orang awam ni tak faham. Tu yang bila sewaktu doa dibacakan, dia tangan dia macam ni, min tangan terpoh kan, kena lantai tu sebab dia tak faham apa bodoh dia baca doa ni kan, panjang pula tu. Baik, ni sebagian orang bila dengar ayat Al-Quran, ada orang dia tak faham pun tapi bertambah iman. Ada orang mungkin sebab dia faham ayat tadi lalu tambah iman. Sebagiannya pula perlu diterjemahkan pula. Macam kita malam ni kan, buka Al-Quran, tengok baca ayat ni, tengok ayat maksud dia. Kalau ada tafsir, belajar pula ilmu tafsir. Itu lebih memberi kesan. Itu Al-Quran bukan sekadar kita baca, tetapi kita kalau boleh tahu apa jalan cerita dia, maksud ayat tersebut. Ini ciri-ciri yang kedua, orang-orang yang al-imanul haq. Bila dibaca ayat Allah, semakin bertambah keimanan. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Tawakal ni maknanya lepas kita berusaha, kita bertawakal. Sekarang ni lagi macam-macam kan, lakunya COVID-19 kan, ramai yang kena buang kerja tu kan. Utamanya syarikat-syarikat pelancongan yang buat haji dan umrah, yang tak dapat nak survive. Ada company yang selalu saya bawa umrah, company besar lah kan, milik Tan Sri Syed Muhtar Bukhari punya. Bayangkan, orang kayu punya company pun terpaksa buang bekerja. Daripada 50 staff, menjelang hujung bulan 10 bulan depan, dia akan berhentikan pekerja-kerja ni. Akhirnya tinggal 7 orang tuan-tuan. Di dalam company tu ada seorang anak murid saya. Anak murid saya teraki dengan saya secara online gitu kan. Bulan Ramadan tu dah tak saya doakan, Ustaz tolong doakan saya, sebab dengar-dengar company nak berhentikan separuh daripada staff. Saya kata insya-Allah banyak berdoa, yakin Allah Ta'ala rezeki tu ada saja kan. Torihkan kau ataupun berhenti kau, insya-Allah rezeki tu ada. Alhamdulillah, tutup utusan bukan separuh hanya orang, tapi hampir semua, kecuali tinggal 7 orang tuan-tuan. Dan dia termasuk 7 orang tadi. Syukur kan. Tapi kalau kena berhenti pun ada hikmah lah. Adalah pempasan dibagi yang tak banyak sikit tu, jadi alhamdulillah adalah pempasan. Tapi kita kena usaha, mana kita kena usaha tuan-tuan. Macam mana nak buat kan?
Rezeki Allah tu luas. Biasa kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Itu ciri-ciri yang ketiga bagi orang yang benar imannya. Dan kalau kita perhatikan, tiga-tiga ciri ni ada pada Muhajirin dan Ansar. Sebab apa? Sebab tu mereka sanggup mengorbankan harta dan jiwa mereka semata-mata kerana Allah dan Rasul. Sebab tu dirakamkan dalam Al-Quran kisah mereka ni, Muhajirin dan Ansar. Maknanya tuan-tuan, gelaran yang bagi nama Muhajirin dan Ansar tu siapa? Allah Subhanahu Taala. Bukan manusia yang bagi gelaran ni. Kalau kita bagi gelaran tuan-tuan, belum tentu lagi. Kan? Contoh kita ada anak lelaki, dapat zuriat anak lelaki contohnya. Kita pun bagi nama kat dia. Nama dia Muhammad. Cantik nama dia kan, yang terpuji. Kita yakin ke anak ni tadi bila dia membesar nanti, bila dia dah dewasa, dia jadi orang yang akhlak dia terpuji seperti mana nama yang kita bagi kat dia? Belum tentu lagi. Sebab kita manusia yang bagi nama ni. Ontah-ontah dekat Sembanjaya ni, dia lah yang program kawasan ni, kata Abang Long kawasan kan. Ontah-ontah. Bila tanya anak siapa tu, anaknya siapa nama? Muhammad lah. Nama bukan main dahsyat lagi kan, tapi perangai macam ni kan? Sebab manusia bagi gelaran. Tapi bila-bila mana Allah Ta'ala yang bagi gelaran tadi, Muhajirin dan Ansar, maka situ satu pengiktirafan yang confirm. Ini memang orang yang al-iman al-haq. Tiga ciri-ciri itu dah ada dah pada diri sahabat yang mulia ni tadi. Pada diri kita ada ke tidak? Kalau tak ada, kena muhasabah tadi masing-masing. Balik nanti cuba fikir macam mana kita nak jadi bila disebut nama Allah Ta'ala, bergetar hati kita, takut kita dengan Allah Ta'ala. Bila dibacakan ayat Al-Quran, bertambah keimanan kita. Jangan main tuan-tuan. Ada orang bila didengar ayat Quran bangih dah, marah pula. Kau pula baca Quran lahan sikit, menyomak ya kan, ada pula macam tu Nauzubillah min zalik. Maksudnya bila dengar baca Al-Quran tu, segi adabnya, bila kita dengar ayat Al-Quran, wa iza quri'a al-Quran fastami'u lahu, maka dengar, wa ansitu, senyap. Kan kita pergi marah orang baca Quran tadi. Itu antara adabnya lah, la'allakum turhamun. Murah kita akan mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Itu kena belajar adab kan. Kadang ada orang dia terlebih excited pula nak memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada orang ramai, tapi tak kono tompek tuan-tuan. Bantai pasang kaset dekat dalam kedai mamak macam tu kan. Kami kuat lagi buka radio tu. Bagus dah dia nak dengar Al-Quran, tapi masalahnya orang dalam restoran tadi dengan mengunyah roti canai, dengan makan-makan, dengan berburak, dengan tajwid sana, ambil order sana, lambat, ini marah, macam-macam kan. Maknanya tu tidak ada adab. Kalau tuan-tuan pergi kedai macam ni, tuan-tuan bolehlah jumpa dia punya bos dia ke, ataupun person in charge, kata, minta maaf saya nak beritahu ni, saya belajar dekat masjid, ustaz khabarkan, bila Quran dibacakan, wa iza quri'al Quran, maka adabnya kita dengar dan diam. Tapi tuan sekali tuan buka kaset dekat kedai ni, orang yang makan ni dia diam ke? Tak kan? Sambil mengunyah tu, sambil itulah dia berbuat, kau pergi mana lama tak jumpa ni, mana kau punya face mask ni, social distance kau macam mana kan. Jadi adab tak ada. Kita nasihatkan, kata sebaiknya tutuplah bacaan Quran ni, sebab tak sesuai tempat dah. Dan kalau yang datang tu semuanya sambil makan tu dia membisu sibu basuh tuan-tuan, langsung tak bercakap. Dia dengar Quran tadi, dia senyap, dia dengar dan dia diam. Tak apalah kalau macam tu kan. Tak pernah kita jumpa lagi kan. Ada restoran yang orang senyap lah, kecuali kalau yang makan tu semua bisu lah kau kan. Baik. Dan ciri-ciri yang ketiga tadi, bertawakal. Tawakal kepada Allah Ta'ala, tawakal kepada Tuhan. Kemudian sambungannya tadi,
sambungannya lagi bagi orang-orang yang iman yang benar tadi, ayat yang ketiga, ayat ketiga surah Al-Anfal, sambungan ayat yang seperti tadi, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lepas yang ketiga nombor 4 ciri-ciri orang yang benar imannya, iaitu alladzina yuqimuna as-salat, iaitu orang-orang yang mendirikan solat. Orang-orang yang mendirikan solat. Kita mesti bezakan tuan-tuan, satu kumpulan yang mendirikan solat, satu lagi menunaikan solat. Allah SWT tidak pernah suruh kita ni tunaikan solat. Tak ada dia khabarkan dalam Al-Quran, wahai hamba-Ku, tunaikanlah solat. Tidak. Tetapi perkataan yang digunakan pakai ialah dirikan solat. Allazina yuqimuna as-salah. Allah SWT suruh kita dirikan solat. Mungkin ada orang tanya, apa pula beza Ustaz, dirikan solat, tunaikan solat? Sama ialah benda ni. Dia tak sama tuan-tuan. Kalau kita tengok, buka tafsir Ibn Katsir, Imam Ibn Katsir Ta'ala, dalam tafsirnya disebut tentang orang yang solat tapi lalai tadi kan. Sahun, dia lalai. Orang yang semayang tapi lalai. Jadi lalai itulah orang yang hanya menunaikan solat. Sebaliknya orang tidak lalai, itulah ciri orang mendirikan solat. Dan tafsir itu disebut empat poin utama tentang ciri-ciri orang yang mendirikan solat ni. Nombor 1, untuk kita tengok diri kita ni termasuk tak dalam kumpulan orang mendirikan solat. Nombor 1, solatnya di awal waktu. Bagi yang kaki masjid macam tuan-tuan ni, saya yakin tuan-tuan memang awal waktu. 7.15 awal maghrib ni tuan-tuan dah ada dalam masjid. Lagi sebagian besar manusia dekat luar sini, mungkin 7.15 tu dia masih ada dekat Dul Tom Yam lagi, kan? Baru nak makan contoh kan. Mungkin 7.15 tu baru dia melangkah kaki masuk dekat pasar raya Tesco Extra, kan? Mungkin dia sangka baik kita ialah dia nak beli barang, sebab siang tadi bekerja sibuk tak sempat nak beli barang. Dia pergi pasar raya, kemudian dia sembahyang maghrib dalam tu. Okey yang parah dia langsung tak sembahyang, kan? Baik, jadi ciri-ciri orang dia solat nombor 1 tadi, sembahyang dia di awal waktu. Bagi orang yang hanya menunaikan solat, dia tak kisah dia sembahyang bila. Katalah Isyak 8.24 Isyak Isyak 8.24 contohnya kan. Dia sembahyang maghrib 8.20. Dia tanya, kau pula sembahyang lambat? Kau lambat mana sembahyang ni kan? Dan tengok berita dulu, tengok Isra awal ni 7.45 dah. Orang azan maghrib 7 suku, dia pergi tunggu 7.45 tu, dia tak sembahyang maghrib tu, dia pergi dengar berita kat TV tadi kan. Nak tahu hari ni berapa kan? Kes COVID-19 ni ada berapa kes ini? Semalam 100, sebelum tu 62, hari ni 24 kan. Dan lepas habis berita tu baru 8.20 dia sembahyang maghrib. Memang sah sembahyang dia, sebab maghrib tu masih ada lagi, ada 4 minit lagi baki kan. Sah sembahyang tadi. Semua itu membezakan antara orang yang menunaikan solat dengan mendirikan solat tadi. Jangankan 7 suku, sebelum azan maghrib dia dah ada dalam rumah Allah tadi. Contoh ciri-ciri dia. Kalau yang menunaikan tadi, bila kita argue dia pula jawab, yang penting dan sembahyang. Bila dan buat tu lantak dan nak buat bila? Awal kau lambat kau tengah-tengah tu. Ini yang wire shot itu kan, tak boleh nak dinasihatkan. Okey, itu poin yang pertama, sembahyang awal waktu. Yang kedua, ciri orang mendirikan solat ialah melaksanakan setiap rukun dan syarat sah solat itu dengan sempurna. Setiap rukun,
Ataupun bahasa yang boleh saya ambil, dia semayang tu, macam mana cara Nabi SAW semayang, Nabi ajar dekat sahabat, sahabat ajar kat tabi'in, tabi'in tu tabi'in, para ahli ulama sampai ke ini. Macam mana Nabi buat tu, macam tu lah dia buat. So biji kan, saling tak tumpah macam mana Nabi SAW buat. Macam mana pula ada boleh tahu cara Nabi semayang macam ni? Sebab dia belajar. Dia belajar dan belajar, bertanya-tanya guru kan. Dia belajar, dia upgrade ilmu berkaitan dengan solat. Bagi dia tak cukup sekadar dia belajar tentang sekolah wandah, sekolah nongah dulu. Ni walaupun dah tua bangko ni, dia masuk kelas, dia belajar. Saya nak tahu apa kitab yang belajar tentang ciri-ciri sifat solat Nabi SAW. Saya nak belajar kan, supaya nanti saya ada jawapan dari Allah Ta'ala bahawa, wahai Tuhanku, aku dah belajar dah, dan aku cuba untuk amalkan macam mana Nabi SAW sampaikan kepada sahabat. Adalah dia punya jawapan nanti kan. Lalu sembahyang itu pun elok, itu ciri dia. Tapi kalau yang hanya menunaikan solat tadi, disebabkan tak ada ilmu, lalu dia buat itu ikut selera dia ya tuan-tuan. Lantaklah macam mana cara dia nak berdiri, macam mana cara dia nak rukuk tu, nak sujud, duduk atau sujud tu, pokok dia lah. Yang penting dia buat kan. Betul tak betul tu belakang kira. Tak boleh macam tu tuan. Itu nombor 2, ciri nombor 2 itu setiap rukun dan syarat sah solat tadi dengan sempurna yang mungkin. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang menjaga solat ialah dia khusyuk di dalam solat. Khusyuk ni maknanya kita tak ingat perkara dunia, pada sekecil-kecil benda sampai yang paling besar. Contoh pasal kunci kereta kan, kita nampak benda ni simple, kunci motor kan, tapi benda itulah yang boleh menghalang kita daripada khusyuk dalam solat. Yang baru kata takbir kan, usalli fadal maghribi selasa rakaatin ma'ula Allah. Tadi datang naik motor tadi, dah cabut tak kunci ni daripada motor ni. Kabur poket kanan, tak ada. Kabur pula poket kiri, tak ada. Poket atas, tak ada. Sudah. Mana pula? Cici ke ataupun memang tak cabut? Sudah. Ni sidak-sidak balik jalan kaki, menapak daripada masjid balik rumah. Motor pula, motor Y suku. Kan? Y suku kan hot item ni. Budak bodoh Y suku itu tuan, kalau tinggal sekejap ya, kalau tak berkunci, tak padlock, losap, hilang jawab itu tuan. Baik, itu contoh benda yang kecil boleh mengganggu. Tapi lagi benda lebih besar. Lepas tu bila kita masuk irama Allah ni, cuba kita set mindset kita tu, tinggalkan dulu segala benda dunia tu, tinggalkan luar masjid. Jangan fikir sekejap itu tuan, 10-15 minit kan. Dah habis sembahyang tu nak fikir sangatlah. Fikir sangatlah benda-benda dunia tu. Ya? Tak makan lagi ke apa lagi? Kenduri kahwin bila? Ya? Kerja macam mana? Jadi once bila kita menghadap Allah Ta'ala, ya, bila kita sembahyang, itulah ciri mendirikan solat. Lupakan dulu untuk kita khusyuk. Kemudian ciri yang keempat, lepas khusyuk tadi, ciri keempat ialah merenung setiap makna perkataan yang dibaca di dalam solat. Ya? Merenung maksud setiap perkataan. Kita ambil contoh yang paling simple, macam rukuk tadi kan, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ya? Berapa puluh tahun dah kita baca. Ada orang 50 tahun dia baca perkataan tu. Katalah dia mula sembahyang umur 10 tahun sampai ni jam umur 60 tak nak 10, 50 dan 50 tahun sembahyang. Uban pun dah penuh kat kepala kan, umur dah 60, dah pencen. Ya, pencen. Dia tanya, Bang Haji, apa maksud Subhana rabbiyal azim? Entahlah ustaz. Kalau jawapan macam tu, something wrong tuan-tuan. Ya. Ataupun mungkin bagi jawapan,
Mana saya tahu, saya bukan ustaz, saya bukan belajar sekolah agama, saya tak belajar bahasa Arab. Yang ustaz tanya saya maksud tu baik apa, kan? Dah ada something wrong. Maknanya nampak kat situ jahilnya kita tu, kita tak tahu, kita tak nak bertanya dekat guru, ataupun kita tak ada usaha untuk belajar faham maksud tadi. Berapa banyak benda kan? Berapa patah perkataan sangat. Setiap kali rukuk itulah dia punya zikir dah. Setiap kali sujud itulah, dia tak ada beza-beza dah kan. Setiap rakaat dalam rukuk itulah kita baca, ya? Al-Fatihah. Hatta kalau kita sembahyang 100 rakaat sekali pun, setiap rakaat tu Al-Fatihah yang sama, itulah Al-Fatihah kita baca. Tak ada lain-lain, tuan-tuan. Jadi kalau kita tak tahu maksud dia, mana selama 50 tahun tu langsung kita tak ada usaha, effort kita tu tak ada untuk faham maksud. Tapi kalau selalu 5 tahun dia dah usaha untuk belajar, untuk tahu, sampai dia cuba untuk hafal tapi tak juga dia dapat, itu Allah SWT itu dimaafkanlah sebab dia dah ada usaha. Tu kalau kita tengok dalam Al-Quran, contoh dalam surah Al-Mulk cerita pasal usaha tadi kan, ya? Yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok ialah usaha kita. Hasil tu nombor 2, tuan-tuan. Contoh kita belajar sekolah tu kan, hari-hari pergi sekolah Isnin sampai Jumaat, hari-hari cikgu ajar, tapi tak semua orang sama kan. Kita berbeza. Ada orang dia ajar sekali dah dapat pandai dah. Ada ni kena usaha sikit. Ada ni sampai darjah 6, sampai tingkatan 5 membaca pun tak erti, tuan-tuan. Kita rasa pelik, apa dah lomba bona dia ni kan, apa yang kau makan ni, habis macam mana dia belajar, tak belajar dah macam-macam cikgu buat dah. Hantuk kepala kat whiteboard kan, tonyoh muka, berdiri atas meja, berdiri atas kursi, cabut rumput, rotan, lompam, tak juga boleh baca. Janganlah kita salahkan dia. Dah rezeki dia macam tu, tuan-tuan. Allah Ta'ala tak bagi dia. Mungkin dia dalam bab tu dia tak mahir, dia tak tahu, tapi bab kemahiran dia nombor 1. Itu contoh, ya. Sebab tu yang Allah Ta'ala nak tengok usaha kita. Hasil tu nombor 2, ya. Hasil tu nombor 2. Kalau kita langsung tak ada usaha, macam mana Allah nak bagi reward dekat kita? Macam mana nak, ya? Di Yaumul Mahsyar nanti nak kira berapa banyak usaha dia ni kan. Berpuluh tahun datang masjid, setiap hari dengar kuliah, tapi tak juga pandai-pandai. Nak buat macam mana kan? Dia dah usaha pergi, tapi Allah Ta'ala tak izinkan. Ya, itu Allah Ta'ala tengok ialah usaha kita, ya? Jadi itu ciri yang keempat bagi orang yang semayang dan dia mendirikan semayang. Ada tak 4 ciri dekat diri kita? Nombor 1, semayang di awal waktu. Yang kaki masjid saya tak risau, saya tak bimbang, alhamdulillah. Tapi jangan lupa anak-anak tuan-tuan dekat rumah tu, kadang-kadang mak ayah dia bagus, baik kat anak dia, tak apalah bang, kan. Kalau suami tu, ya, awak dah tengok anak bujang awak tu semayang dah, tak apalah bang, biarlah dia, ponek dia tu. Ya, jangan dalam bab ni kita kejut, halo bangun lo, semayang kejap dah, kan nak tidur benar lah, takut habis waktu maghrib dekat, contoh kan. Sayang kita dengan kita, suruh dia buat benda wajib. Bukan sayang kita biarlah dia ponek itu kan, bukan tu cara sayang, tuan-tuan. Terbalik, tak betul cara tu. Itu nombor 1, semayang ada waktu. Nombor 2, setiap rukun, syarat sah perbuatan kita dalam solat itu, ya, sama ada perbuatan, perkataan, khusyuk kita tu sama macam Nabi SAW buat. Nombor 3, ya, orang mendirikan solat ialah dia khusyuk dalam solat, tak ingat benda dunia. Nombor 4, merenung makna perkataan dalam solat. Bagi saya lah, kalau nombor 4 ni kita ada, tuan-tuan, nombor 3 tu insya-Allah automatik kita akan dapat. Kita ambil contoh rukun dalam solat, rukun membaca surah Fatihah, kan? Mulut kita baca surah ni tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam masa yang sama
Kita merenung maksud yang kita dah belajar dekat masjid, dekat kelas-kelas pengajian. Oh, ingat lagi Ustaz ajar maksud surah Fatihah ni. Ustaz tu kata Fatihah ni sebahagian daripada Fatihah itu kita puji Allah Ta'ala, sebahagian lagi tu dia merupakan doa. Jadi aku nak minta sesungguh, kan? Jadi mulut dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam masa yang sama dia menterjemahkan maksud, dia merenung maksud tadi dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kita memikirkan bila kita puji Allah Ta'ala tadi, baru tengok memang betul Allah Ta'ala ni maha hebat, ya. Ya, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah Penyayang. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kan? Mulut baca, fikiran kita merenung maksud. Lalu ada masa tak kita nak fikir pasal kunci motor ke, kunci kereta ke, cerit kat dapur tadi dah tutup api ke belum? Ya, kaum ibu ingat tak pasal malam ni nak masak lemak cili api ke, itik selai ke? Dah tak sampai dah ingat tuan-tuan. Bukan Al-Fatihah aja, maknanya daripada mula solat tadi. Ya, mula angkat takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kan? Dia kata Allahu Akbar, kita dah membayangkan Allah Ta'ala itu maha agung, tuan-tuan. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Setiap perkataan tu kita merenung maksud. Sampailah fil alamin kamilul majid. Assalamualaikum. Bila kita merenung maksud tu, dia ada rahsia dia. Serah-serah dah habis. Dah habis dah. Apa kejap bonus sembahyang kan? Bila dia rasa sekejap, sebab tu dia akan tambah lagi tak puih lah asur ni. Wait lah sembahyang sunat. Yang sunat ba'diyah ni. Tambah lagi lah solat witir. Buat dia rasa logo sikit, kan? Okay. Tapi kalau dia tak merenung maksud dia, tak khusyuk, sembahyang dia rasa tak ada apa. Habis dia pergi salam, tu cabut. Wirid tak sampai, doa pun tak sampai, kan? Sebab dia rasa borek, rasa sembahyang ni leceh betul lah. Dia kan rasa macam tu, ya? Tu empat, ya? 4 ciri orang yang mendirikan salat. Jadi ciri iman yang benar tadi yang nombor 4 ialah allazina yuqimuna as-solah. Itu orang mendirikan salat. Ciri iman yang benar nombor 5, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka memberikan nafkah ataupun bersedekah rezeki yang Allah bagi dekat dia. Itu ciri yang kelima bagi orang yang al-iman al-haq, iman yang benar. Rezeki kita ada ni, kita sedekah separuh, kan? Dan dalam ayat yang ketiga surah Al-Anfal ni, razaqnahum, rezeki yang telah bagi tu dia bersifat umum, tuan-tuan. Rezeki boleh jadi duit. Macam zaman kita ni duit, kan? Kerja hujung bulan dapat gaji, duit tu. Pusuk susun, lepas tu ada harta, ada rumah, ada kereta, kan? Ada tanah, tu harta, kan? Ataupun boleh jadi rezeki itu dalam bentuk pangkat, ngusi atau nazirul masjid, nazir masjid, imam ke, ataupun tuan-tuan yang bekerja di office, tak kira lah kerajaan ke swasta ke, tuan-tuan ada pangkat sikit, manager tu, manager, kan? Ataupun GM, general manager, ataupun CEO. Dengan pangkat yang ada kat dia tu, dia rancang orang ni bekerja, yang bawah ni bekerja kerana Allah Ta'ala, bekerja bersungguh-sungguh mengikut patuh syariah, kata syariah compliance. Lalu itulah rezeki waktu rezeki ada pangkat dia. Lalu dia ajak orang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, buat benda baik, tinggalkan perkara yang tidak baik yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ataupun apa lagi, rezeki Allah Ta'ala bagi dia ilmu. Contoh, dia ada ilmu macam mana nak buat roti canai yang paling sedap, usah lembut, usah rangup bila masuk dalam mulut. Taklah bila kita kunyah tu rasa topong, koreng macam patah gigi, kan? Jadi dia ada ilmu tu, dia pun ajar dekat orang, "Meh sini, hari ni dia nak ajar korang macam mana nak uli topong, macam mana nak tebal roti canai supaya korang boleh makan roti canai yang sedap," kan? Dia pun ajar free of charge. Ilmu ni Allah Ta'ala bagi kat aku ajar kat korang, kan? Itulah rezeki, ya?
Tentang dengan orang yang diajar tu, orang tu buka alat kedai, dah kaya raya orang tu kan. Maknanya selama mana orang tu dapat kekayaan tu tadi, yang ajar ni tadi dia dapat saham, tuan-tuan. Tu kata sedekah jariah. Di sedekah ilmu tadi, jariah dia mengalir. Selagi orang tu gunakan ilmu tu, banyak mana pahala dia. Dia bagi orang makan, orang puas hati semua ni, ya. Lalu jariah tu mengalir dekat si A yang ajar dia tadi. Subhanallah, dahsyat. Ya. Tapi zaman sekarang ni lebih, bila sebut pasal rezeki tu, orang terbayang duit kan. Kita tak apa nak ada duit ni, kita bantu mana yang ada kat kita lah, ya. Mungkin cadangan, mungkin tulang upek kerat kita ni kan, kita sedekahkan kan. Minggu lepas saya dengar kat Radio Ikim ada dia bedah buku pasal manusia yang kaya kat dunia. Nombor satu, saya sempat dengar sekejap. Nombor satu kata Bill Gates, kekayaan dia 86 bilion, yang didonate, yang disedekahkan 26 bilion. Kira-kira lebih kurang 35%. Wish, dahsyat tuan-tuan. Hampir separuh. Dah nak sama macam mana yang Al-Quran suruh, walaupun dia bukan Islam kan. Tu dah. Nombor dua dia kata Warren Buffett, sama juga 33% kekayaan dia didonate, disedekahkan. Harta dia lebih kurang Bill Gates tadi dah, 70-80 bilion, banyak. Saya tunggu juga ada tak orang Islam. Nombor 6 kata ada orang Islam, alhamdulillah. Syekh Sulaiman Ar-Rajhi. Qana tak Syekh Sulaiman Ar-Rajhi? Tak qana. Untuk kita qana siapa dia, kita berhenti dulu, bagi laluan kepada Tuan Bilal kita untuk azan isyak. Isyak berasa cerita tentang sambungan ni, insya-Allah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik. Jadi sedekah rezeki yang telah bagi dekat kita. Syekh Sulaiman Ar-Rajahi ini owner kepada Ar-Rajahi Bank, tuan-tuan. Dan Ar-Rajahi Bank kalau di Malaysia mungkin tak banyak, tapi seluruh dunia dia ada cawangan dia kan. Yang ada dalam tangan dia, kekayaan dia tu mungkin tak seberapa kalau nak bandingkan dengan jadual Muslim yang saya sebut tadi kan, Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, ya, dan lain-lain. Dia hanya ada 500 juta je, tuan-tuan. Tapi yang telah dia sedekahkan sebanyak 5 bilion. 5 bilion, tuan-tuan. Beza dengan yang non-Muslim tadi kan. Maknanya tahulah kita bahawa Syekh Sulaiman Ar-Rajahi ni kan, tepat kita tangkap daripada apa yang disedekah tadi, maknanya bila dia ada dia akan bagi, dia ada dia akan bagi. Dia bukan dia simpan dah banyak dia bagi. Itu dia kan, pemurahnya beliau. Panjang macam-macam cerita pasal dia ni. Cukup sekali kita tahu bahawa dia tu laksanakan apa yang Allah Ta'ala suruh pandukan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itulah 5 ciri-ciri orang yang benar imannya. Akhirnya yang keempat, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Ya, iman yang benar. Haqqan, maknanya hak, ya. Hak ni beriman yang disertai dengan bukti. Beza kan, kata hak dan batil, benda tak sama kan. Ya, hak ni disertai bukti. Kalau batil tadi nampak macam beriman, tapi hakikatnya tidak. Ya, nampak macam beriman tapi hakikatnya tidak. Mereka akan memperoleh darjat tinggi di sisi Tuhannya. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dan keampunan serta rezeki, itu nikmat yang mulia. Ciri-ciri, 5 ciri-ciri ni ada pada diri sahabat yang namanya Muhajirin dan Ansar. Sebab apa? Mereka telah melaksanakan tuntutan iman mereka kepada Allah Ta'ala. Apa tuntutan tersebut? Contohnya dalam peristiwa hijrah, mana dalam peristiwa yang agung ini para sahabat telah menunjukkan betapa tingginya akhlak yang mereka tunjukkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Muhajirin meninggalkan ahli keluarga atau bendanya, pergi daripada Mekah pergi Madinah. Yang Madinah pula tunggu di Madinah. Dia datang Muhajirin tak pernah konak, first time jumpa, terus layan macam seolah-olah macam saudara sendiri. Hebat, ya. Pernah jugalah berlaku, kalau kita tengok ayat 117 muka surat 205 surah At-Taubah. Surat 205 surah At-Taubah ayat 117, juzuk 11 belah kanan bawah ni. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Subhanallah. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Lepas tu kita kena berguru lah. Ada orang dibaca Quran macam terjemahan, lepas tu dia buat kesimpulan ikut kelotak dia sendiri. Itu bahaya, tuan-tuan. Ayat ni kan, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi. Ada orang ditafsirkan macam ni, oh maknanya Nabi pun buat dosa, Nabi pun berdosa, nampak gaya ini kan.
Sedangkan Nabi SAW itu maksum, terpelihara daripada maksiat dosa. Bila masuk pula Nabi buat dosa, kita kena berburu kan. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Wal Muhajirin wal Ansar. Kenapa pula dimasukkan Nabi dalam ayat ni? Ya? Adakah Nabi SAW buat silap? Tidak. Ini sebagai tashrif. Tashrif ni kemuliaan. Allah Ta'ala nak memuliakan sahabat Muhajirin dan Ansar dengan telah masukkan Nabi dalam ayat tadi. Ya, sewaktu Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, kemenangan Nabi SAW dan umat Islam dan para sahabat, kan bila dah masuk Makkah kan, tak berlaku pertumpahan darah, tuan-tuan. Maksudnya Nabi SAW dapat menguasai kota Makkah ya, pada tahun 8 Hijrah. Waktu tu ghanimah itu pembahagian harta perang tadi. Ghanimah dia kan. Pembahagian itu Nabi lebihkan dekat orang Muhajirin yang tak poi berhijrah. Ya, terjemahan ni kan. Dan orang-orang Muhajirin dan orang Ansar yang ikut Nabi pada masa-masa sulit, fi sa'atil usrah. Setelah hati segolongan daripada mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Bila Nabi SAW agihkan pembahagian Fai' pembahagian harta rampasan perang tadi kan, biar agihkan. Bila bagi-bagikan tu kan, Nabi bagi lebih dekat orang Muhajirin yang tak poi berhijrah. Waktu tu adalah bunyi di kalangan sahabat Ansar. Ansar ni sahabat Madinah lah, ahli Madinah ya. Ada bunyi sikit lah. Dia tak berhati dengan pembahagian ni. Kenapa bagi dia orang ni lebih? Kalau ikut logik tuan-tuan, patutnya bagilah dekat orang Ansar tu lebih, sebab dia orang yang berkorban untuk Nabi SAW dan para sahabat Makkah ni. Kan dia berkorban untuk sahabat Muhajirin dan Nabi SAW. Patutnya bagi kat Ansar lebih, tapi Nabi bagi lebih dekat orang Muhajirin yang tak pergi berhijrah. Kan? Sampai kisah tu dekat telinga Nabi SAW, Nabi pun kata di hadapan para sahabat, di hadapan golongan Ansar, ya ma'syaral Ansar, kata Nabi SAW, wahai golongan Ansar, qad balaghani min hadisikum fi hadhil maghanim. Aku dah dengar dah ya, dah sampai dekat aku, dah sampai dekat telinga Nabi SAW tentang ya, ada bunyi pasal pembahagian harta tadi. Ada sebilangan kamu yang tak puati kan. Tengok cara Nabi tu kan, Nabi tak sebut nama tuan-tuan. Sebab tu kita katalah dalam kampung, dalam taman kan, kalau ada orang buat silap, jangan kita pergi buat announcement dalam masjid tuan-tuan. Yang kita ni siapa nama ni buat hal kan, jangan sebut. Itu akan memalukan dia. Cara kita nasihat, kita sebut, tetapi secara umum. Sebut dalam khutbah Jumaat ke, tazkirah ke kan. Kita ada hal berlaku dekat kawasan ni, tak apa, kita sebut secara umum, jangan sebut nama tuan-tuan. Ya. Macam kisah sahabat tadi, sahabat Ansar. Ya. Allati asabtu biha unasan ata'allafuhum 'ala al-Islam. Yang aku lebihkan bagi harta ghanimah tadi dekat Muhajirin yang tak pergi berhijrah tadi, aku lebihkan dekat dia orang sebab mereka ni baru je masuk Islam. Dan Nabi SAW, ini tujuan dia apa? Untuk ta'alluf, untuk nak bagi lembut hati dia ni terhadap Islam. Biasanya kalau dia masuk Islam, kono pulau dengan ahli keluarga musyrikin yang lain, kono pulau, harta dia diambil selai sepinggang tuan, apa pun tak ada. Jadi dengan adanya pembahagian harta tadi banyak, dia akan lega lah. Alhamdulillah, nasib baiklah masuk Islam. Walaupun selai sepinggang ni tak sangka dapat banyak macam-macam Nabi bagi ni kan. Ya. Orang dia ada confident. Kita sekarang pergi macam-macam mana kan, bantuan zakat lah tu, itulah tujuan dia tuan. La'allahum an yashhadu ba'dal yaum
Mungkin lepas ni mudah-mudahan Nabi SAW lepas ni dia orang akan ucap syahadah. Mana yang masuk Islam tu dia akan tetap, dia akan yakin dengan Islam. Mana yang belum masuk Islam tapi mungkin 50-50, nak masuk tak, masuk tak. Bila dia tengok, wush, banyak dia dapat. Oh, kalau macam ni masuklah Islam. Yang tak masuk Islam tadi masuk Islam, ucap syahadah dia. Ya? Tu wa qad adkhalallahu fi qulubihim al-Islam. Nabi berharap Allah Ta'ala masukkan dalam hati mereka ini Islam. Itu dakwah Nabi, tuan-tuan. Ya? Nabi kata lagi, ya ma'syaral ansar, alam yamunallahu alaikum bil iman. Wahai golongan Ansar, bukankah Allah Subhanahu Wa Ta'ala anugerahkan kamu dengan iman? Kata Nabi SAW. Ya? Allah Ta'ala dah masukkan iman dalam diri orang Ansar. Sebab tu Ansar dan Muhajirin ni dua kumpulan yang sangat mulia, tuan-tuan. Sebab tu dirakamkan nama ataupun gelaran mereka ni dalam Al-Quran. Banyak cerita tentang sahabat Muhajirin dan Ansar ni. Wa khassakum bil karamah, dan dikhususkan kamu dengan kemuliaan, dimuliakan kamu. Ya? Sebabkan hebatnya terutamanya orang Ansar lah. Contoh apa, banyak cerita pasal orang Ansar. Antaranya biasa dalam pengajian Nabi SAW ni, tengah Nabi ajar, datang sahabat, ya Rasulullah, lapar 3 hari tak makan, betul kan? Ada makanan tak ya Rasulullah? Itu standard, tuan-tuan. Betapa susahnya mereka di zaman itu. Nabi pun macam biasa tanya Aisyah, Aisyah, rumah kita ada apa? Ya Rasulullah, apa pun tak ada. Kan? Bila rumah Nabi tak ada apa, tuan-tuan, Nabi offer dekat sahabat yang duduk dalam majlis, sahabat sekalian, siapa yang sudi untuk ambil saudara kita ni untuk menjadi tetamu dia, bawa balik rumah. Siapa yang angkat tangan dulu, tuan-tuan? Siapa yang offer nombor 1? Bersegera dalam buat kebaikan. Saya Rasulullah. Tak sampai orang lain angkat tangan, dia dah angkat dulu, orang Ansar kan. Padahal yang angkat tangan tu dia sendiri tak tahu dekat rumah dia apa dah kan. Itu dia punya hebat, tuan. Kalau kita kan, kita jap telefon rumah, apa dah rumah ni kan. Tak ada kat dalam tembiam kot. Ya, macam tu kalau kat kita. Tapi Ansar ni dahsyat. Dia bawa balik kawan dia, balik rumah. Dah sampai rumah tanya isteri dia, yang rumah kita apa ada? Adalah sikit makanan bang, tapi makanan tu anak-anak kita. Tak apa, tak apa. Budak-budak ni pergi tidur kan, dia bawa masuk tidur awal. Topok pergi tidur kan. Makanan yang untuk anak tadi tu dia bagi dekat tetamu yang dia bawa balik ni, tuan. Ini dahsyat ya. Ni kalau budak-budak, kalau dia lapar kan, boleh untuk kita, ulama tu boleh untuk kita tidurkan dia supaya dia walaupun lapar dia kan nak tidur. Kalau bapak budak boleh lapar ya bang, tidur bang, topuk kita ni bang, apa pun tak masak Baik, itulah antara contoh, itu antara contoh kebaikan yang ada pada diri kaum Ansar ni tadi. Ya, jelas sahabat tu susah. Kita tak macam tu, tuan-tuan. Sehingga dalam kitab Bulughul Maram ada disebut, Nabi kata apa dalam hadis sebut tu, janganlah hendaknya di kalangan kamu bila solat, bila mana solat yang mana tidak disisip bahunya ni sikit pun dengan kain. Ataupun dalam riwayat lain, ya, dalam riwayat lain sebut walaupun dengan hanya satu utas tali. Ni Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata apa? Biasanya ataupun ghalibnya pakaian para sahabat Nabi pada waktu itu apa dia? Selai kain, tuan-tuan. Maknanya susah mereka tu. Selai kain duk tutup. Mana yang kaya sikit tu adalah 2 helai kain boleh tutup bagi atas. Atau baju pun tak cukup kan. Kita balik rumah buka almari masing-masing. Ada baju yang dah bertahun-tahun tak pakai. Kan? Tuan-tuan setahun berapa helai baju tu pakai? 300. Pusing-pusing itulah baju kita pakai, tak? Sebab tu bagi saya lah, saya bagi cadangan, setiap 3 bulan tu tuan-tuan ubahkan baju tadi, mana orang tak pakai tu,
masuk dalam kotak, pergi sedekah tu. Ramai ni korang memerlukan Palestin, Syria, tu Indonesia. Saya ada nak beri, saya Shah Alam, dia rajin, dia tolong ambil baju dan kotak-kotak ni kan. Ustaz, saya nak post dekat Indonesia. Ada kawasan yang orang Islam yang susah, sampai apa tuan-tuan, datang kotak ni, dan kotak-kotak daripada Shah Alam, daripada Malaysia. Buka. Ada yang jalan kaki 5 km sebenarnya dengar ada kotak bungkusan daripada hadiah sekian untuk disedekahkan baju yang elok tu kan. Kita sini tak berpakai. Fikir-fikir tu. Jangan sayang bola, tak bagi lah. Kita mati tak bawa masuk kubur dah baju-baju tadi. Kan? Bazir tu. Ya. Dia kata susah sahabat di zaman itu. Dan Nabi sambung lagi, Nabi kata wasammakum bi ahsanil asma, wahai orang Ansar, golongan Ansar, Allah menamakan kamu dengan sebaik-baik nama. Apa nama dia? Ansarullah wa ansar rasulih. Pembantu Allah, penolong Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Nabi kata lagi, walau lal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalaulah tidak berlaku peristiwa hijrah, dia bila berlaku kisah hijrah tuan-tuan, kita nampak Ansar ni dahsyat betul kan? Tapi kalau ditakdirkan tak ada peristiwa hijrah, Nabi berharap Nabi termasuk di kalangan Ansar. Walau salakan nasu wadiyan wa salaktum wadiyan la salaktu wadiyakum. Kata kalaulah ada satu jalan tu, ada satu kaum lalu dekat satu kawasan, contoh kan tuan-tuan daripada Taman Seremban Jaya lalu dekat jalan sini, kat satu lagi jalan ni lalu satu kumpulan di kalangan orang-orang Ansar, para sahabat yang mulia daripada golongan Ansar. Salaktu wadiyan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadiyakum, aku akan pilih jalan yang orang Ansar tadi lalu. Nabi akan pilih kumpulan tu. Afala tardawna an yazhab bihadhihi al-ghanaim al-anshah wan-na'am wal-ba'ir. Apakah engkau wahai sahabat Ansar, kau tak redha ke bila kau tengok aku bagi ghanimah ni tadi dekat mereka bawa balik kambing, mereka bawa balik unta jantan, unta betina bawa balik rumah. Wa tazhabuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia orang bawa balik harta tadi. Tetapi kamu ni, kamu balik Madinah nanti, yang kau angkut siapa dia? Aku. Kau bawa balik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau tak redha ke wahai Ansar? Tengok Nabi. Tak pemulianya. Ansar pun kata, radina, kami redha ya Rasulullah. Ajibuni fima qult. Jawab wahai Ansar. Jangan pendek pula kan. Takkan kami redha je. Lalu sahabat Ansar berkata apa? Ya Rasulullah, wajadtana fi zulmatin fa akhrajana Allah bika ila an-nur. Ya, kami berada dalam kegelapan, lalu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kami disebabkan engkau ya Rasulullah ke arah cahaya yang terang. Wa wajadtana ala shafa hufratin minan nar fa anqadhana Allah bik bisababik. Suatu ya, engkau dapati kami ini berada di jurang api neraka, ya, lalu Allah SWT selamatkan kami disebabkan engkau ya Rasulullah. Allah Ta'ala datangkan Nabi SAW. Wa wajadtana dhullalan fahadana Allah Ta'ala bik. Suatu kami berada di dalam kesesatan yang sungguh dahsyat, lalu Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kami disebabkan engkau ya Rasulullah. Faradina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyina. Ya, nabiyya. Kami redha Allah Tuhan kami, Islam agama kami, Muhammad SAW sebagai nabi kami. Panjang lagi lah perbualan tadi kan, adalah lagi. Cukup dulu sekali ini nak kita ceritakan ya sebab apa Muhajirin dan Ansar ini ya dimuliakan oleh Ta'ala sampai disebut dalam Al-Quran. Kerana itulah ciri-ciri tadi, 5 ciri-ciri orang yang benar imannya. Disebut nama Allah Ta'ala, gemetar hatinya, dibacakan ayat Al-Quran, bertambah imannya, bertawakal kepada Allah, mendirikan solat, dan sedekahkan sebahagian rezeki Allah kurniakan kepada mereka.
Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang benar imannya, insya-Allah. Amin. Ya. Kita akan dulu dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bersyukur atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu dan bapa kami, orang beriman dan para solehin di kalangan hamba-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar imannya seperti mana benarnya iman para sahabat di kalangan muhajirin dan ansar. Jadikanlah zuriat keturunan kami orang yang soleh dan solehah insya-Allah. Pada dengan barakahnya kami berkumpul di rumah-Mu yang mulia untuk melaksanakan kewajiban kami sebagai hamba terhadap Mu ya Allah. Maka di dalam syurga nanti Kau kumpulkanlah kami kembali di dalam syurga yang tertinggi di sisi nanti insya-Allah. Mudahkanlah urusan kami, satukanlah hati para jemaah di Masjid Sayyidina Khadiijah ini ya Allah. Kau jadikanlah mereka orang yang memakmurkan rumah-Mu, berkatilah kehidupan mereka, berkatilah kehidupan kami semua, tambahlah ilmu kami, temukanlah kami yang berburu membantu kami ke arah jalan kebenaran dan menghalang kami daripada melakukan perkara yang Allah Subhanahu wa taala murkai ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma